Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Senin 30 November 2020. Situasi terkini COVID-19 di Sabah. Sebanyak 290 kes positif baharu, 1 kematian dan 1 kluster baharu dicatatkan semalam. Jumlah kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah 28,445 kes. Manakala kes kematian dilaporkan di daerah Tawau. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster baharu iaitu kluster Batu Lima di Kota Kinabalu membabitkan saringan di kilang besi dengan 27 kes. Ketika ini terdapat 1,007 unit katil di hospital yang merawat COVID-19, sementara di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC sebanyak 6,097 unit menjadikan jumlah keseluruhan 7,104 unit katil. Penambahan katil berkenaan melibatkan PKRC baharu di daerah Sandakan iaitu PKRC Pusat Tahanan Sementara dengan 500 unit katil serta penambahan 20 unit katil di PKRC Dewan Masyarakat Papar. Datuk Masidi juga berkata 315 pesakit sembuh dan discharge semalam menjadikan jumlah kumulatif sembuh 25,108 orang. 2,252 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 649 orang di hospital dan 1,603 orang di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU 70 orang dan 17 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, sebanyak 69 sekatan jalan raya telah dilaksana melibatkan pemeriksaan 40,295 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 133 buah kenderaan diarah berpatah balik dan 29 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. Sehingga semalam, sebanyak 254,674 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Malaysia Relief Agency MRA Sabah terus komited menjalin kerjasama bagi melaksana misi kemanusiaan untuk membantu golongan terjejas pandemik COVID-19. Terkini, Badan Kemanusiaan berkenaan bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi Celcom Malaysia dan AIA Malaysia mengagih bantuan bakul makanan kepada golongan terjejas di seluruh Sabah. Menurut Pengerusi MRF Sabah Muhammad Lutfi Hafifi Japili, sejumlah 2,300 bakul makanan bernilai lebih RM84,000 telah diagih sejak 24 November lalu secara berperingkat di Pantai Timur, Pantai Barat dan pedalaman Sabah serta wilayah Persetuan Labuan. Agihan dilakukan sendiri sukarelawan ketiga-tiga pihak berkenaan. Terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang beriman, terutamanya daripada pihak awam, daripada pihak korporat yang turut sama menyokong usaha kemanusiaan yang digerakkan oleh MRA Negeri Sabah bagi membantu mereka yang terkesan akibat PKP. Muhammad Lutfi memaklumkan pemberita RTM di Kota Kinabalu mengenai agihan bakul makanan yang disalurkan MRA Sabah. Tambah beliau, tabung kecemasan MRA Sabah yang dilancarkan akhir September lalu dijangka mampu mengumpul dana RM300,000 menjelang akhir tahun ini bagi tujuan agihan bakul makanan kepada golongan memerlukan. Sementara itu, beberapa individu yang juga aktivis kebajikan prihatin terhadap nasib golongan memerlukan di negeri ini yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu sehingga kini Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dianggarkan lebih 1,000 keluarga telah mendapat manfaat daripada usaha kumpulan yang digerakkan melalui akaun Facebook Ustazah Nordiana Alwi. Pada mulanya, sekadar coretan berkisar kesusahan golongan buruh am, kini mendapat sokongan sekaligus memudahkan misi yang membantu segenap lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Semakin hari alhamdulillah mungkin rezeki doa orang yang memohon bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu disalurkan perantaraan melalui kita sahaja. Ya, jadi rezeki mereka bagi saya setiap hari kadang-kadang amat menyentuh hati. Setiap kali selepas kita menyampaikan bantuan, duit akan masuk lagi ke akaun. Kita pun sendiri tidak tahu siapa yang menghantar duit tersebut. Mungkin itulah rezeki mereka yang Allah hantar melalui kita. Sebab kita rasa kita bertanggungjawab juga untuk memberikan sumbangan kepada orang yang amat-amat memerlukan. Walaupun serba sedikit, tapi kami dapat menyumbangkan sedikit untuk keperluan mereka yang memerlukan. Bagi para penerima, hanya doa terbaik dan ucapan terima kasih mampu dizahirkan.
memang syukur alhamdulillah dapat bantuan. Terima kasih banyak-banyak. Doakan mudah-mudahan yang membagi sama saya dibagikan rezeki. Pernahlah, tapi masa bulan 9 saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab bagi sumbangan di kampung kami. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Pernahlah yang bulan 10 tanggal 17 tu je. Bersyukur alhamdulillah ada rezeki untuk anak-anak dan terima kasihlah untuk Puan membantu kami. Kami doakan sama kawan-kawan saya, kami doakan semoga rezeki Puan bertambah-tambah. Menggunakan dana sendiri dan derma orang ramai, agihan dan penyerahan bantuan pek makanan asas kali ini diserahkan kepada 70 orang di 2 buah kampung. Sebagai orang muda, jadi saya harap yang lebih banyak bantuan yang akan diberikan di negeri Sabah sebab sekarang pun kita tahu keadaan ekonomi kita macam mana, jadi harap mereka dapat bantuan yang secukupnya lah. Semoga kerajaan akan bagi peluang untuk mendapat pekerjaan lah. Di samping itu dapat bantuan dari segi pekerjaan. Mungkin kalau yang susah dari segi kewangan. Sebab sekarang ramai yang terjejas pasal macam kami ni peniaga kan. Jadi terjejas lah betul-betul. Tidak boleh bergerak kan. Saya harap belanjawan tahun depan kerajaan boleh utamakan barangan produk dari dalam negeri lah untuk dipasarkan lah. Harapan saya sebagai orang muda, saya harapkan supaya kerajaan fokus kepada bidang pekerjaan lah. Memandangkan sekarang banyak mahasiswa yang sudah habis belajar, so diorang banyak menganggur juga, so perlu difokuskan untuk bidang pekerjaan supaya kami pun dapat manfaat lah. So saya harap kerajaan dapat membuka banyak peluang pekerjaan dan memberikan bantuan yang sewajarnya lah. Seperti mana yang kita dengar mereka harapkan kita lakukan. Kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan lain-lain. Ini akan menjadi panduan kita sehingga kita menghadapi pilihan raya lagi sekali. Tetapi perancangan-perancangan yang kita lakukan ini saya yakin boleh membawa Sabah maju ke depan. Kita akan menjayakan program-program dan lain-lain lagi yang perlu kita laksanakan untuk kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah telah bersiap sedia bagi menghadapi kesan monsun Timur Laut termasuk kemungkinan berlaku bencana banjir di negeri ini. Timbalan Pengarahnya, Lieutenant Colonel Mat Izaimi Mat Daud berkata, persediaan meliputi semua aspek khususnya daripada segi kekuatan aset dan anggota. APM Sabah sedia menggerakkan aset darat membabitkan 12 kenderaan pacuan 4 roda, 15 ambulans dan 13 lori serta 111 bot bagi membantu operasi menyelamat mangsa banjir pada bila-bila masa. Macam tahun-tahun sudah juga, kita telah menyediakan jumlah kekuatan anggota yang agak ramai di mana kita turunkan by phase. Untuk jam pertama kita boleh turunkan lebih kurang 590 anggota. Dan untuk jam seterusnya, kita boleh turunkan dalam 1,200 anggota. Lieutenant Colonel Muhammad Izaimi memberitahu pemberita RTM di Kota Kinabalu mengenai persiapan APM menghadapi kemungkinan berlaku bencana banjir.
Mengulas lanjut jelasnya, APM selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah akan menyelaras penugasan operasi banjir dengan kerjasama agensi lain seperti Polis, Bomba, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Rela. Penyelarasan dan penugasan bencana banjir kali ini turut mementingkan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Antaranya menghadkan jumlah penduduk di setiap pusat pemindahan sementara PPS selain membekalkan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman di semua PPS. Sekurang-kurangnya 5 anggota APM akan ditempatkan di setiap PPS banjir bagi kelancaran operasi. Langkah kerajaan mengkreditkan RM100 ke akaun e-dompet menerusi program e-belia bertujuan menggalakkan ekonomi gig sesuai dengan trend perbelanjaan masa kini sekaligus mengurangkan pembayaran secara tunai. Ketika dihubungi RTM, penyidik geopolitik dan elektoral Sabah GeoPes Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata langkah berkenaan bertepatan dengan situasi dan ekonomi semasa yang melanda semua golongan masyarakat. Justru beliau menyifatkan pemberian RM100 tersebut bukan sahaja menggalakkan momentum kuasa beli dalam kalangan belia, malah berupaya merangsang semula ekonomi domestik. Sasaran kerajaan untuk memberikan RM100 bagi program e-belia yang sebenarnya dari kadar asalnya RM50 tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan momentum kepada kuasa beli dalam kalangan belia yang banyak menggunakan platform dalam talian untuk pembelian barangan ataupun langganan perkhidmatan. Sebelum ini, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz mengumumkan penambahbaikan program e-belia membabitkan pengkreditan RM100 berbanding RM50 sebelum ini. Pengkreditan berkenaan juga diperluas kepada semua pelajar universiti awam dan institusi pengajian tinggi swasta. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Charizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.